بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. Hukum tahajud. Solat tahajud itu disunatkan dia pada hak ummah. Sebab kita sebagai umat Nabi ini sunat. Adapun pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya telah berselisih para ulama pada wajibnya ataupun sunatnya atas dua kaul, dua perkataan, dua pendapat. Inilah penjelasannya. Menjalani Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah radhiyallahu anhu, kepada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dia dengan difardukan, dikhusus akan Nabi lah. Mana di antara khususiat bagi Nabi ni dengan difardukan qiyamul lail di atasnya, atas Nabi. Nabi kita ni wajib qiyamul lail atas dia. Dan mengikut akan Ibnu Abbas itu oleh ramai daripada ahli ilmi. Amal lagi lah bukan seorang dak. Antara mereka itu Imam Syafi'i pada salah satu daripada dua kaum. Dan kebanyakan daripada ulama Malikiyah dan telah merajahkan dia oleh At-Tabari dalam kitab tafsir Tabari, Jami'ul Bayan, tafsir Tabari, kitab besar ni 30 juzuk. Dan menjalani Mujahid bin Jabri kepada bahawa qiyamul lail itu tidak wajib atas Rasulullah, bahkan ia adalah sunat jua. Ada khilaf, ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Dan mengikut akan dia oleh beberapa jamaah pada ulama. Di antara mereka itu Imam Syafi'i pada satu kaum, dua Syafi'i. Ada dia kata wajib, orang ni kata sunat. Dua kaum dia. Lihatlah mausu'ah. Mausu'ah tu mausu'ah fiqhiyah. Buka tengok sana juzuk yang kedua. Dalil disunatkan bertahajud seperti berikut. Dalil kata tahajud ni sunat kita semaya. Ini antara dalil dia. Firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah semaya tahajud padanya sebagai semaya tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum ila akhiri. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Taman ni hadikah, kebun-kebun syurga, dengan mata air yang terpacah-pacah padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Di syurga nanti noh nikmat banyak. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Dan pada tu qiyamul lail. Tidur sikit lah. Dan pada waktu sahur pula mereka selalu beristighfar kepada Allah. Waktu dekat-dekat nak cerah tu, mengatip pula dah, memohon keampunan. Dari yang ketiga, firman lagi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka berjalan di bumi dengan sopan santun. Jalan dengan sopan santun, jalan dengan beraluh, jalan dengan tak kasar, jalan dengan beradab, itu sopan santun.
Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab hadapkan kata-kata pada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Dan mereka yang diredai Allah itu adalah yang tekun mengerjakan ibadat. Dia selalu mengerjakan ibadat pada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Antara dalil lagi firman Allah Ta'ala, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha ila akhirih. Tidak ada orang yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami, melainkan orang-orang yang apabila mereka diberi peringatan dan ajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud. Rebah mana turun sujud lah. Dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka. Mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Mana bangun semaya lah. Sedikit sangat tidur kerana mengerjakan semaya tahajud dan amal yang salih. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaan. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian, menderma ni tabarruk lah buat khairat, dari apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirusiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan bagi amal soleh mereka telah kerjakan. Tuhan dia tahulah, kita tak tahu apa nikmat nak bagi kita akhirat esok. Dalil yang kelima, hadis Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru minha bi 5 la yajlisu fi syai'in minal 5 illa fi akhirihinna. Rasulullah melakukan salatnya di waktu malam 13 rakaat. Beliau menunaikan witir daripadanya 5. Hal apa lagi qiyamul lail, hak 5 tu witir. Beliau tidak duduk pada sewaktu daripada 5 itu kecuali pada akhirnya. Maka strik 5 rakaat pakai legat terus, duduk tahiyat akhir. Waktu solat tahajud, waktu yang paling afdal untuk bersolat tahajud itu ialah tengah malam yang akhir. Hak balik awal kurang comel, hak balik hujung-hujung. Karena hadis Rasulullah, karena hadis riwayat Umar ibnu Abasah, katanya, qultu ya Rasulullah ayyul laili asma'u, qala jawful lailil akhiri fasalli ma syi'ta, pada akhir. Berkata aku, wahai Rasulullah, yang manakah malam terlebih diharap bagi mustajabkan doa? Maksud itu. Beliau bersabda tengah malam yang akhir. Okey, akhir. Maka bersolatlah barang yang engkau kandaki. Semayalah hujung balik akhir. Maka jika dibahagikan malam itu 2 nisfu. Jadi kalau malam kita bagi 2, dia boleh bagi banyak, bagi 3, bagi 4. Kalau malam kita bagi 2, satunya untuk tidur dan satu lagi untuk qiyamul lail. Maka nisfu yang akhir itu afdal. Hak akhir comel. Hak balik awal kita tidur. Kerana hadis riwayat tu nak ra dulu, baru duduk belakang. Tulis saya silap tu, tapi baca kena dah. Kerana biasa baca lagu tu. Kerana hadis riwayat Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul layli al-akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Hadis ni selalu kita duk sebut dalam kitab ayat mutasyabihat, ayat nuzul. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala min nuzul tu nazalatu nuzul rahmati Rabbina. Bukan turun zak dia gitu dah. Dia bahas panjang ayat ni.
Malah turun rahmat Tuhan kami setiap malam ke langit dunia, terjemah tak ada situ. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tinggal suluh malam yang terakhir. Fayaqul, siapa-siapa yang berdoa kepada aku fa astajibalah, maka aku perkenankan doa baginya. Man yas'aluni, siapa-siapa memohon kepada aku fa'utiyah, maka aku berikan dia. Man yastaghfiruni, siapa-siapa memohon keampunan kepada aku fa'aghfiralah, maka aku mengampunkan dosa baginya. Hadis Sahih Bukhari. Kata ulama Hanafi dan Syafi'i, jika dijadikan malam itu 3 suluh, kalau malam itu lebih 3 terbagi, maka beribadat ia 1/3 dan tidur ia 2/3 malam. Boleh? Maka 1/3 yang tengah itu afdal daripada yang 2 lagi. Kalau kita bagi 3 yang tengah ni, daya afdal mutlak di sisi ulama Hanafi dan Syafi'i dan Hanabilah itu suduh yang keempat. Daya kelimu daripada malam, waktu yang panggil afdal mutlakan, suduh akhir. Karena ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah bersabda, ahabbus salati ila Allah azza wa jalla salatu Dawud alaihi salam, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusah. Sekasih-kasih ibadat solat nisbah kepada Allah Ta'ala ialah solat Nabi Daud alaihi salam. Tidur ia nisfu malam dan bangkit ia 1/3-nya, dan tidur pula suduh malam. Pada akhir tidur pula sikit lah. Lepas tu, masa tu subuh ada tak lagi, tak tahulah syarah dia tu, syarah Nabi Daud tu. Tapi ibadat dia nya akhir malam dia jaga, akhir malam dia tidur pula. Adapun ulama Maliki, maka yang afdalnya di sisi mereka ialah 1/3 malam yang akhir, sampai tengah yang akhir. Kalau malam bagi 3, bagi mereka yang adalah ibadatnya itu jaga di akhir malam. Adapun mereka yang adalah ghalib halnya itu tidak jaga di akhir malam, biasa tak jagalah akhir malam tu, dengan bawa ghalib halnya tidur hingga subuh, maka afdal dikerjakan dia pada awal malam, kerana ihtiyati. Kalau orang tak jaga buat awal, kalau orang jaga tu buat akhir tahajud. Atas hal dia lah, dia orang jaga, orang tak jaga. Kalau dia tak jaga, maka buat awal-awal. Dalam pendapat mazhab Maliki, bilangan rakaat sunat tahajud yang berapa banyak rakaat dia? Para fuqaha telah berittifaq mereka di atas sekurangnya 2 rakaat yang ringan kedua. Yang ringan yang secepat-cepat mungkin buat. Bukan kata panjang dah, itu yang ringan. Buat mudah-mudah gitu ya. Tapi mudah-mudah pun cukup dengan syarat lah. Rukun. Karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Apabila berdiri seorang kamu daripada malam, ibarat pada qiyamul lail, maka hendaklah dimulaikan salat dengan 2 rakaat yang ringan kedua. Buat secepat-cepat itu. Tetapi berselisih mereka itu pada bilangan rakaat yang banyak. Banyak ni banyak mana? Menurut ulama Hanafi, sebanyak-banyak rakaatnya tahajud itu 8 rakaat. Apa dah? Ada kata lampet. Atau kita buka dalam rajak kita sebut tu. Ada sebut situ. Kata fuqaha Maliki, sebanyaknya itu 10 rakaat atau 12 rakaat. Kalau kita Fawakih Dawani dah sebut. Diriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil laili 11 raka'atan yutiru minha bi wahidah. Bahawa Nabi melakukan salat malam itu 11 rakaat, beliau mengerjakan witirnya 1 rakaat daripadanya. Itu adalah hadis tu. Diriwayatkan juga annahu kana yusalli fihi 12 raka'atan thumma yutiru bi wahidah. Bahawa Nabi bersolat malam itu 12 rakaat, kemudian beliau mengerjakan solat witir 1 rakaat. Ada juga. Ada Sahih Muslim tu. Atau Muslim juga. Kata fuqaha Syafi'iyah kita ni, tidak terhingga bagi bilangan rakaat. Balik banyak ni ikut cekak lah tahajud ni. Iaitulah barang yang diambil kepada ibarat fuqaha Hanabilah. Awaknya wanalah gaji dah.
Fardu nisbah pada umat. Adapun rakaat solat tahajud Nabi, tengok. Rakaat solat tahajud Nabi ni berapa rakaat Nabi kita? Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, pengarang kitab Al-Mughni ni belah jilid fiqh Hambali, fiqh Mu'tamad Hambali. Sekali dengan Syarah Kabir. Telah berselisih pendapat ulama tentang bilangan rakaat solat tahajud Nabi. Ada diriwayatkan 13 rakaat Nabi. Karena hadis Ibnu Abbas katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13. Ada 13. Adalah Rasulullah melakukan salat malamnya 13 rakaat. Ada sahih Muslim. Kata Aisyah pula, maka yazidu fi ramadana wala ghairih ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli thalatha. Hadis ini telah tertulis sebut lepas bagi dah ni. Pada satu lafaz yang lain katanya kanat salatuhu fi syahri ramadhan wa ghairihi bil laili 13 rak'atan minha rak'atul fajr. Adalah solat Nabi di bulan Ramadan dan lain di waktu malam itu 13 rakaat. Setengah daripada 13 tu 2 rakaat sunat fajar. Maksudnya itu juga. Maksudnya itu juga. Satu lafaz lagi. Kana yusalli 13 rak'atan bi rak'atayil fajr. Adalah Nabi bersolat 13 rakaat dengan 2 rakaat fajar. Satu lafaz pula, banyak lafaz dia ni. Kana yusalli fi ma bainal isya ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Adalah Nabi bersolat antara isya hingga subuh 11 rakaat. Beliau memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan bersolat witir dengan serakaat. Atau Nabi dah, atau ada buat kat Rasulullah. Atas tu kalau nak kaki tidur. Jadi adakah tahajud ni kena tidur dulu ke tak kena tidur? Masalah dah. Tahajud. As-Sayyidu Sabiq, nama orang tu. Said Sabiq ni pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Dalam kitab Fiqhus Sunnah ni dia ada cenderung dalam pendapat Wahabi, kita kena pilih lah. Jadi kita nak timak 100% tu kena tengok tilik dulu, kita ambil yang mana yang ya super dengan pendapat hak jumhur. Tak apalah tu. Dari kitab Fiqhus Sunnah, kitab ni 4 jilid lah. Syekh Sabiq ni banyak dia buat kitab. Berkata, solat tahajud itu harus dilakukannya pada awal malam. Boleh? Hak awal-awal. Dan pertengahannya dan akhirnya. Tengah boleh, awal boleh, akhir boleh. Selama adalah solat itu kemudian pada solat Isya. Yang penting lepas Isya. Adalah kitab Fiqh Sunnah. Disebut dalam kitab Hasyah Syarqawi Tahrir. Disyaratkan bahawa jatuh solat tahajud itu dalam waktunya yang hakiki. Hak mana waktu hakiki? Iaitu selepas daripada ghaib syafaq. Syafaq merah. Masuk Isya. Dan tidak disyaratkan pada tidur itu selepas pada Isya. Tak mesti kena tidur lepas pada Isya tak. Bahkan apabila tidur seorang kemudian daripada maghrib, lepas maghrib dia tidur, kemudian ia jaga, lalu bertahajud ia, jadilah solatnya itu tahajud. Hal ni mazhab kita ada Syafi'i dah tahrir sebut gitu. Tetapi yang paling utamanya, yang paling aula dan afdalnya bahawa dilakukan hingga sulusul laili. Jangan hak tu hak men. Pada segi harus tu lepas tidur pas maghrib boleh. Boleh dah. Dan semaya tasbih iaitu 4 rakaat 1 salam. Ini pun satu masalah juga duk kelahi tasbih. Tak, ada kata hadis sahih, ada kata hadis tu tak kuat. Tak, tengok lagu mana sini. Kedua tu kan di bawah. Solat tasbih itu satu bagai daripada solat nafal, solat sunat yang dilakukan dia atas surah yang tertentu. Jadi surah dia ni yang panggil semaya dia ni tak sebuah hal lain. Mana kena baca tasbih tu 300 tasbih dalam 4 rakaat. Panjang-panjang lah kita kata dalam rakaat, dalam sujud, dalam apa. Maka dinamakan dia solat tasbih tu kerana ada padanya daripada banyak tasbih, iaitu tiap-tiap satu rakaat tasbihnya 75 kali. Tu buka lagi kitab Nihayah. Nihayah Syekh Ramli dah.
Hukum solat tasbih. Telah berselisih para fuqaha tentang hukum solat tasbih ini di atas beberapa pendapat. Dan sebab perselisih mereka itu padanya ialah berselisih mereka pada sabit hadis yang warid. Duk selisih tu pasal duk bahas hadis. Ada sahih ke tidak sahih? Situ masalah. Situ. Pendapat pertama, berkata sebahagian ulama Syafi'i solat tasbih itu disunatkan dia. Sunat kita buat. Kata Imam Nawawi dalam setengah kitabnya, solat tasbih itu sunat hasanah. Sunnatun hasanatun, dan berdalil mereka itu dengan hadis yang warid padanya. Ada hadis dan iaitu barang yang diriwayat oleh Abu Daud kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah lil Abbas ibnu Abdul Muttalib. Hadis itu panjang, kita ambil terjemah dia lah insya-Allah di sana. Maksudnya, wahai Abbas, wahai pak saudaraku, pak saudara dia Abbas, tidakkah aku beri kepada engkau, tidakkah aku khusus kepada engkau, jaga-jaga aku akan mengajak engkau 10 perkara. Apabila engkau mengerjakannya, nescaya Allah mengampuni dosa-dosa kau. Dosa hak awalnya, dosa hak akhir, hak lama, dosa hak dulu, dosa hak baru, hak tersalah dan sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa yang nyata dan sembunyinya, 10 perkara. Engkau bersolat 4 rakaat. Ini cara. Engkau baca tiap-tiap rakaat Fatihah dan surah. Maka apabila engkau selesai pada Fatihah rakaat pertama, engkau baca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jatuh akbar barangkali. Allahu akbar. Ada akbar selagi. Kita terjatuh tambah 15 kali. Tasbih dah. Kita terjatuh akbar 15 kali. Kemudian akan rokok serta membaca 10 kali. Hak tu lah baca tu ketika rokok. Kemudian mengangkat kepala akal pada rokok, akan baca 10 kali. Kemudian turun akal kepada sujud, akan baca 10 kali. Kemudian mengangkat kepala akal daripada sujud, akan membaca pula 10 kali. Kemudian sujud akal akan membaca pula 10 kali. Kemudian mengangkat kepala akal dari sujud, akan membaca pula 10 kali. Maka demikian itu 75 kali tiap-tiap rakaat. Ini kita biasa buat dah setengah-setengah. Akan membuatkan demikian pada 4 rakaat. Jadi 75 pukul kali 4, 300. Dan jika kuasa akan bersolat setiap hari 1 kali, hendak akan mengerjakannya. Kalau kuasa nak hari comel. Dan jika tak kuasa, maka setiap minggu 1 kali. Maka jika tak buat juga seminggu sekali, maka dalam 1 tahun sekali. Maka jika tak mengerjakan juga setahun sekali, di dalam seumur hidup engkau 1 kali. Saya nak kata nak buat juga lah. Kalau boleh setiap malam. Ada ni riwayat Imam Abu Daud. Tengok kita bahas hadis sikit. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', hadis solat tasbih itu dhaif. Ada dhaif. Katanya lagi pada safhah 547. Berkata Al-Uqaili, tidak ada pada solat tasbih itu hadis yang sabit, hadis sahih. Hadis sahih tak ada bab sembahyang tasbih ni. Demikian juga menyebut oleh Abu Bakar Ibn Al-Arabi, mazhab Maliki ni dalam tidak ada pada solat tasbih itu hadis yang sahih, tidak juga yang hasan. Tak ada belaka. Kalau cari sahih hasan tak, memang tak ada. Dia yang kata ni. Tetapi berkata Al-Hafiz Ibn Hajar diriwayatkan ini hadis daripada torik yang banyak dan dari jemaah daripada sahabat. Hadis Ibn Abbas ini telah disahihkan dia oleh satu jemaah daripada ulama muhaddisin. Ibn Abbas ni ada sebahagian kata sahih, sebahagian daripada mereka Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajurri yang mensahihkan hadis itu, dan Abu Muhammad Abdul Rahim Al-Misri mengatakan sahih. Al-Hafidh Abu Hasan Al-Maqdisi mengatakan sahih. Jadi ada juga ulama yang mengatakan hadis maya ni hak sahih ada. Hak tadi Imam Nawawi kata tak ada. Jadi ada dipilih ni ke antara ulama. Kata mereka itu telah sabit ini hadis daripada ini riwayat, dan itu jika ada ia pada riwayat Musa bin Aziz,
maka sesungguhnya telah mensiqahkan dia oleh Ibnu Ma'in. Dia orang siqah. Dia boleh kita pergi lah bila dia orang siqah. Kata An-Nasa'i bukan kana, kata An-Nasa'i. Tidak mengapa dengan dia, dengan perawi hadis Musa bin Anul Aziz. Kata Zarkashi, ini hadis sahih. Jadi pendek kata sahih itu ramai jugalah. Dan bukannya dhaif. Kata Ibnu Salah, hadis salat tasbih itu hasan. Pula dah. Orang hebat belakang ni. Ibnu Salah ni kali kira dia sebelum Nawawi lagi. Dan sepertinya itu berkata Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughah, mengatakan hasan juga. Kata Al-Munziri, segala perawi itu adalah thiqatun. Jadi kita ambil pendapat yang mengatakan hadis itu perawi yang thiqah, mana hadis itu naik pada darjah hasan ataupun sahih, boleh kita beramal. Pendapat pertama mengatakan sunat sembahyang berdalil, berdasar berdalil tersebut adalah. Pendapat yang kedua, menjalani sebahagian ulama Hanabilah kepada bahawa solat tasbih itu tidak mengapa dengan dia, yakni haruf. Ada tangga haruf. Nak buat tak ada apa. Kata mereka itu jikalau tidak sabit hadis padanya, maka itu pada fadailul a'mal. Boleh buat juga. Boleh buat. Maka memandai padanya oleh hadis dhaif. Fadail ni padanya pada fadail a'mal. Bagaimana tak situ? Boleh hadis dhaif. Boleh demikian itu. Berkata Ibnu Qudamah, jika mengerjakan dia oleh seorang insan, maka tidak mengapa dengan dia. Apa nak buat tak ada apa. Kerana bahawasa segala sunat dan kelebihan itu tidak disyarat sahih hadis padanya. Ada muka oleh kitab Majmu' dan kitab lain lagi. Pendapat yang ketiga, solat tasbih itu tidak disyaratkan dia. Tak syarat, tak suruh buat lah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', pada disunatkan dia akan solat tasbih itu ada nazar. Kerana hadis itu dhaif. Ya pendek katanya hadis tasbih ni diisi pendapat Nawawi kata dhaif. Padahal kalau kata sahih dah. Kita ambil pendapat yang berkata sahih lah. Itu kan? Hak kuat ada no. Dan padanya itu mengubahkan aturan sembahyang yang ma'ruf. Sebab orang ma'ruf sembahyang itu tak baca tasbih sampai kali 15 kali 10 kali panjang. Maka saya kira bahawa tidak dilakukan dia dengan ketiadaan hadis. Dan tak ada hadis sahih tak ada bawa. Ini pendapatnya tiga. Dan tidaklah hadis itu sabit dan telah menakal Ibnu Qudamah bahawa Imam Ahmad tidak isbatkan hadis yang warid padanya. Hadis hak mari sebut mari itu Imam Ahmad dia tidak isbat, tidak mengatakan sahih. Imam Ahmad. Dan ia tidak berpendapat mengatakan solat tasbih itu mustahabah. Imam Ahmad tak ada kata sunnah. Kata Ibnu Qudamah lagi, berkata Imam Ahmad, solat tasbih itu tidak mesernakkan daku. Apa makna? Aku tak suka solat tasbih ni, nak buat-buat. Dia kata, dikatakan baginya, kerana apa boleh tak serenak? Beliau menjawab, tidak padanya suatu hadis yang sahih. Abang tu aku tak apa suka. Bukan hadis yang warid padanya itu, Imam Ibnul Jauzi menjadikan dia pada hadis maudhu'at. Makna tinggi, makna juga udah lah ni. Ibnul Jauzi Al-Baghdadi Al-Hambali, orang lama ni, orang yang kelima tak silap. Maka dia menjadikan hadis bab solat tasbih termasuk bahagian al-maudhu'at. Ini hak dia seorang aja kata. Jadi kita tinggal, kita ambil pendapat yang mengatakan hak menghasankan hadis atau mensahihkan kalau kita nak buat. Kata Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Talkhisul Habir, kitab ini fi takhrij ahaditsil kabir lil Imam Ar-Rafi'i. Kitab ni. Yang sebenarnya segala tarik hadis itu semuanya dhaif. Ini yang sebenar. Dan jika adalah hadis Ibnu Abbas itu hampir pada syarat hadis hasan, melainkan bahawa syad ia kerana ketiadaan syahid dan mutabi' daripada wajah yang diiktibarkan. Itu kata Ibnu Hajar. Dan pula kerana hadis kerana menyalahi kelakuan solat tasbih itu bagi kaifiat dan kelakuan sembahyang. Katanya lagi, dan sungguhnya telah mudhaifkan dia oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Muzani, mengatakan dhaif juga hadis itu, dan bertawakkul oleh Az-Zahabi. Zahabi tak ada kata dhaif, senyap takat tu lah. Semua ni ulama-ulama hadis yang belaka. Jadi
Kita nak pakai hak mana? 3 pendapat. Kalau kita nak kata sunat, pendapat pertama tadi ulama dia hurai hadis dah ada mengatakan sahih, ada mengatakan siqah perawi hadis. Jadi macam-macam pendapatlah keluar di situ. Jika kepada mati. Jika diperbuat pada siang hari ataupun tiap-tiap 2 rakaat 1 salam, jika diperbuat pada malam, maknanya semaya tasbih ni kalau kita buat siang hari 4 1 salam, kalau kita buat malam 2 1 salam. Itu cara dia. Akan satu turun di bawah. Mengikut ulama kita Syafi'i, mereka berkata afdal bagi orang yang mengerjakan sunat di waktu malam dan siang hari itu bahawa memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Kita ni kalau malam pun 2 rakaat, bagi buat sunat lah. Siang hari pun 2 juga. Kerana hadis salatul laili wan nahari masna masna. Itu mazhab kita afdal tu. Sembahyang malam dan siang hari itu 2 rakaat. Adapun pendapat yang mengatakan dilakukan dia 4 rakaat jika siang hari itu, dia mengatakan tengah hari buat 4, malam buat 2, maka itu adalah pendapat fuqaha Hanafi. Itu Hanafi. Mereka berkata bahawa afdal mengerjakan sunat waktu siang itu 4 rakaat, 4 rakaat 1 salam. Maka telah bersolat Ibnu Umar akan solat tatawwu' siang hari itu 4 rakaat. Karena hadis riwayat Abi Ayyub Al-Ansari daripada Nabi SAW, beliau bersabda arba'un qabla az-zuhri laysa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama'. 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada padanya salam, itu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan kerana mafhum sabda Nabi SAW, salatul laili masna masna, sembahyang malam itu 2 rakaat 1 salam, itu bahawa solat siang hari itu 4 rakaat itu harus. Mafhumnya 4 tu boleh kita buat tengah hari. Kaifiat solat sunat tasbih, mana cara sembahyang dah ni. Pada hadis tadi pun sebut dah tu 15 kali 10 kali tekah 7 ayat belakang dah. Dalam faniyahnya usalli sunnat tasbihi 4 rakaatin atau raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat ataupun 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka dibaca rakaat pertama kemudian pada Fatihah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir hingga akhir. Pada rakaat yang kedua kemudian Fatihah wal asri hingga akhir. Pada rakaat yang ketiga kemudian pada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang keempat kemudian pada Fatihah qul huwallahu ahad. Itu surah. Surah. Maka dibaca tasbih ini kemudian pada Fatihah dan surah pada tiap-tiap rakaat, dan iaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini hak panjang. Kalau kita nak subhanallah bolehlah. Ambil tengok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau tengok atas kita lah 15 kali. Lepas tu dan 10 kali dalam tiap-tiap rakaat, kemudian tasbih rakaatnya, dan 10 kali dalam tiap-tiap i'tidal, dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud kemudian pada tasbihnya, 10 kali pula dalam tiap-tiap duduk antara 2 sujud, dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang kedua, dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk istirahat, ataupun 10 kali di dalam duduk tasyuk jika pada rakaat yang ada tasyuk padanya. Kita buat 4 lah. Maka jadi perhimpunan sekalian tasbih 300 kali. 4 rakaat 300. Maka jika lupa ia akan membaca tasbih pada tempat tu. Kita tetap ingat nak baca, tak nak baca dah. Maka hendaklah diperdapatkan dia, digantilah pada rukun yang kemudian. Kita ganti lepas dah tu supaya genap bilangan yang 300 tu. Jangan tinggal tu, nak ganti juga. Nak qada lah. Kelebihan solat sunat tasbih. Dan pada sembahyang tasbih ini pahala yang tidak kesudahan. Mana pahala tu banyak, yakni daripada sangat banyak pahalanya.
Kata atajus subki, bawah tu tak ada apa tu, bawah tu nama dia dan mati beranak dia tu, tarikh mana tu yang bawah tu lah. Nama kitab apa kata dia tulis. Terjemah dia pakai. Tarajim, latar belakang sejarah hidup dia, sikit waktu kepak bagi. Dan lain tu, tiada orang yang mendengar kelebihan sembahyang tasbih dan ditinggalkan dia, melainkan orang meringankan agama juga. Apa makna? Kalau kita dengar kelebihan sembahyang tasbih, makna kalau kita tinggal lagi tak sembahyang, termasuk kata kita ni orang buat beringankan agama tu. Berat lega lagi macam gitu. Karena tersebut di dalam hadis, Barang siapa kuasa maka hendaklah dikerjakan dia tiap-tiap hari sekali, dan jika tidak kuasa maka tiap-tiap sejumaat sekali. Sejumaat tu seminggu. Tu sejumaat. Seminggu sekali. Dan jika tak kuasa maka tiap-tiap sebulan sekali. Dan jika tak kuasa maka tiap-tiap setahun sekali. Dan jika tak kuasa maka seumur hidup sekali. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi dan Tirmizi. Akal satu bawah ada, atas tak ada. Maka akal satu atas tu tak di lepas pada kata Tirmizi itulah. Tak situ. Otak kaki tu atas tak ada. Karena atas itu. Ataupun atas mula-mula tu. Karena tersebut dalam hadis. Hadis tu tak atas. Iaitulah atau hadis tu bahasa Arab. Otak kaki atas tu tak ada. Bubuh daripada kata hadis pun boleh. Hadis tu sebut lepas dah tadi tu lah. Jadi kita tak ulangi baca semula. Hadis yang telah terdulu sebutnya. Hak Nabi kata pada puak saudara dia tadi. Habis dan 2 rakaat sembahyang pada malam Jumaat daripada maghrib. Malam Jumaat selepas maghrib kita sembahyang. Sembahyang apa? Supaya dimudahkan mati. Mati kita tak jadi payahlah. Dan dimudahkan segala huru-hara, huru-hara adalah ramal daripada mati. Seperti berkata Syekh Sanusi dan lainnya. Tengok aku satu turun di bawah. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitabnya Bugyatul Syahdan. Setengah daripada sembahyang yang bid'ah yang keji. Tengok. Atau sebuah sana ni. Iaitu sembahyang 12 rakaat antara maghrib dan isya. Pada awal malam Jumaat pada bulan Rajab. Atas tak ada ayat bulan gapo. Hak bawah suku ni. Dan sembahyang nisfu Sya'ban 100 rakaat. Atau bid'ah yang mazmumah. Rasa ada buat 100 rakaat sembahyang nisfu Sya'ban rasa. Kita amdah jilid 4 hak kita lah. Dan sembahyang yang disebutkan oleh Syekh Daud itu barangkalinya kena kepada sembahyang raghaib. Hak Syekh Daud sebut dalam kitab dalam buriyah dia tu lah. Kita takwil lah tu. Tentang sembahyang raghaib itu kami akan sebut di sini dan inilah penjelasannya. Ar-raghaib tu jamak pada raghibah. Syekh Daud kata bid'ah mazmumah dalam kitab buriyah dia tu barangkali sembahyang tu kena ke sembahyang raghaib, bukan 2 rakaat ni dak. Kena tanggung tak situ. Kali itu dari segi bahasa dengan makna al-ata'ul katsir, yang artinya pemberian yang banyak ataupun barang yang ditentukan atasnya pada perbuatan kebaikan. Atau bukanlah kita al-lisan Arab adda al-jahid. Ar-raghibah pada istilah di sisi ulama Maliki seperti dikatakan oleh Ad-Dusuki ialah ma raghaba fihi syari' wahdahu wa lam yaf'alhu fi jama'ah. Barang yang digalakkan padanya oleh syari' secara keseorangan, tidak dilakukan dia dengan secara berjemaah. Ar-raghibah. Kata mereka itu ar-raghibah itu ialah mada wa mar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fi'lihi bi sifatin nawafil aw raghaba fihi bi qauli man fa'ala kadza falahu kadza. Tu bodoh takrif bagus tu. Takrif semaya tak lagi bawah dia tu. Barang yang mengekali oleh baginda Rasulullah di atas mengerjakan dia dengan sifat nawafil ataupun barang yang telah menggalakkan padanya dengan perkataannya, barang siapa yang melakukan sekian-sekian maka baginya sekian-sekian. Itu takrif dia. Ar-raghaib di sisi fuqaha. Apa makna? Di sisi ulama fiqh. Ialah semaya dengan sifat yang tertentu yang dilakukan dia pada awal bulan Rajab ataupun pada nisfu Sya'ban. Maka hukum itu seperti ternyata di bawah ini. Ini hukumnya.
Semaya raghaib ni hukum dia duduk bawah ni. Telah menas oleh ulama Hanafi dan Syafi'i di atas bahawa salat raghaib pada awal malam daripada bulan Rajab ataupun malam nisfu Sya'ban. Pada bulan Sya'ban itu dengan kafiyat tertentu ataupun dengan bilangan tertentu daripada rakaat-rakaat itu adalah perkara bid'ah yang mungkarah. Tak usah buat. Kalau malam Rajab mula-mula tu sembahyang atau bid'atun munkarah, bid'ah yang mazmumah. Tak usah buatlah. Tengoklah kitab Muhalli Al-Yubi dah sebut. Kata Imam Nawawi, dan kedua-dua solat ini adalah bid'ah munkarah keduanya. Lagi pula mazmumah yang keji kedua. Tak ada asal. Pemalat kita duk malas nak buat. Dan janganlah tertipu akal dengan disebut kedua dalam kitab Qutul Qulub. Dan kitab Ihya Ulumuddin dia jaga dah. Ada sebutlah kitab Imam Ghazali Qutul Qulub 2 jilid kitab ni. Dan kitab Ihya Ulumuddin tu maklumlah 5 jilid. Dalam kitab Ihya dan kitab Qutul Qulub Ghazali kata sunat kita semaya, jangan tertipu, jangan terpedaya hak Imam Ghazali kata. Satu tu. Dan tak boleh bagi seorang itu berdalil dan berhujah di atas disyaratkan dia dengan barang jadi riwayat daripadanya alaihi salam. Beliau bersabda as-salatu khairu mawdu'in. Tak usah pakai hadis tu, tak boleh kita turut. Maka bahasa demikian itu tertentu dengan semaya tidak menyalahi syarak dengan satu wajah pada beberapa wajah. Itu kita lagi tak majmuk. Kata Ibrahim Al-Halabi daripada fuqaha Hanafi, sesungguhnya menghukum oleh para imam dengan maudhu' hadis itu. Hadis ini maudhu'. Katanya lagi dalam Al-Ilmul Masyhur, hadis Lailatul Nisfu Sya'ban itu adalah maudhu'. Kata Abu Hatim Muhammad bin Hibban, adalah Muhammad bin Muhajid itu memaudhu'kan hadis ke atas Rasulullah di sebagai perawi hadis lah. Dan hadis Anas itu maudhu', kerana bahawa terdapat padanya Ibrahim bin Ishaq dan padanya juga Wahab bin Wahab Al-Qadi, ia sedusta manusia. Jadi maudhu' juga lah. Kata Abul Faraq bin Al-Jauzi, solat raghaib itu dimaudhu'kan ke atas Rasulullah dan didustakan ke atasnya. Jadi kesimpulan masalah semaya raghaib ni di antara semaya yang dibid'ahkan yang mazmumah, tak sah semaya lah ni. Telah menyebut para ulama di atas bid'ahnya kedua-dua solat itu. Bid'ah belaka tu, solat nisfu Sya'ban hak 100 tadi. Dan makruh keduanya akan berapa wajah. Maka di antaranya bahawa para sahabat dan tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu pada imam mujtahidin tidak dinakalkan pada mereka itu apa kita tidak dinakalkan daripada mereka itu dengan kedua solat ini. Kita dengan kedua solat ini. Ulama tak ada nakal, marilah dua semaya ni dengan. Maka jika adalah keduanya disyaratkan keduanya, kalau semaya itu syarat, suruh buatlah. Nasa tidak luput keduanya akan ulama salah. Ulama salah buat belaka kalau benda tu syarat, suruh buatlah. Dan sesungguhnya berlaku dan kedatangan keduanya kaman pada kurunnya ke-400, yakni 400 Hijrah. Dulu tak ada, berlaku selepas pada tu dah. Berkata At-Tartusi, telah mengkhabarkan daku oleh Maqdisi, katanya tidak ada di Baitul Maqdis ni, cerita yang mula-mula ni, tidak ada di Baitul Maqdis di Palestin sama sekali solat raghaib pada bulan Rajab. Mula-mula tak ada. Dan tidak solat nisfu Sya'ban. Dulu tak ada. Berlakunya gini. Maka berlakunya dan timbulnya itu pada tahun 448 Hijrah. Iaitu datang seorang lelaki daripada Nablus. Nablus ni dah hari ni di Lebanon lah. Nablus. Yang terkenal dengan Ibnul Haid nama dia. Tu silsilah mula-mula. Ia adalah orang yang elok bacaannya, dia baca sedap, dia pandai, dia alim lah. Maka berdiri semaya ia di Masjid Al-Aqsa pada malam nisfu daripada bulan Sya'ban. Semaya malam tu di Masjid Al-Aqsa.
Maka bertakbirlah di sebelah belakangnya oleh seorang laki-laki, kemudian ditambah seorang pula. Jadi ramai. Dia main seorang dia ya. Dan yang lain pula sehingga adalah mereka itu jemaah yang banyak. Ramai. Dia baca sedap, main seorang takbir duduk belakang. Kemudian datang pula pada tahun hadapan. Dia main setahun sekali ziarah Baitul Maqdis ni. Hadapan mari pula. Maka dia bersolat sertanya oleh berapa manusia yang ramai. Dia masuk dia semaya dan berhiburan makna tersebarlah dalam masjid dan berhamburan gitu dan berhamburan dalam Masjid Aqsa dan rumah-rumah manusia dan tempat kediaman mereka itu. Bakat semaya belakang rumah masjid jadi satu ibadatlah. Kemudian jadi tetaplah amalan tersebut itu seolah-olahnya sunat hingga sampai sekarang. Itu sasilah asalnya solat raghaib. Jadi ulama kita sebut dah bahas depan tadi. Habis. Akan satu Syekh Sanusi itu dia membaca sendiri dah. Syekh Sanusi itu pengarang kitab. Itulah Mata Ibrahim gapo semua tu. Naik ke atas. Dan dibaca pada tiap-tiap rakaat daripada keduanya kama daripada Fatihah surah Zalzalah 15 kali. Surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha 15 kali. Akan satu turun di bawah tentang semaya 2 rakaat pada malam Jumaat kemudian pada maghrib ni supaya dimudahkan mati dan huru-hara kemudian pada mati itu kami tidak menemui dan menjumpai dalil. Jadi kita cari kat dalil ni. Hari cari dalil tak temu, tulis tak temu. Jadi kita harap kepada siapa yang jumpa dalil tolong tunjuk kita dan kita akan tulis masuk semula dalil kalau ada dalil. Jadi kita cari tidak menemui dan menjumpai dalil pada hadis-hadis yang bersangkut paut dengannya. Wallahu a'lam. Dan kita tak tahu dalil. Tapi tengok. Dan semaya ini telah disebut oleh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Bantani lah. Abu Abdul Mu'ti dalam kitab Nihayatul Zin harga buka. Dia sekali kitab dia sebut situ. Barangkalinya pengarang kitab ambil situ boleh jadi. Ni semaya ni. Ibaratnya begini. Wa minhu salatun rak'ataini lailatal jumu'ah ba'dal maghribi litashilil mauti wa ma ba'dahu minal ahwal kama dzakarahu Sanusi wa ghairuh. Sama ibarat hak atas ni. Hak bawah sama dengan hak terjemah yang hak musannif lagi. Yaqra'u fi kulli rak'atin minhuma ba'dal Fatihah suratal Zalzalah 15 marrah. Jadi hak Arab sebutlah kitab tu Zin sama dengan hak Wisha Afrah atas tu. Jadi dalil tu kita buka lah kitab Nihayatul Zin hak Nawawi Al-Bantani pun dia tak nak bagi hadis apa. Dia ambil mana wallahu alam. Tapi semaya ni dalam kitab lain tak jumpa dalam kitab Nihayatul Zin hak Nawawi Al-Bantani. Dan barangkali pengarang Wisha Afrah ni dia ambil pada kitab tu barangkali situ. Dan semaya 2 rakaat kemudian pada maghrib bagi hifzul iman. Hifzul mana memelihara dan menjaga keiman. Dibaca pada tiap-tiap rakaat kemudian pada Fatihah akan suratul Qadar sekali dan suratul Ikhlas 6 kali dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Dan dibaca dalam sujudnya Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Dan dibaca kawan pada beri salat subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Semaya ni ada tempat ambil edak. Maka kita cari-cari tak ada soal kitab bawah tengok tu. Dan semaya ini juga telah disebut oleh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani tak juga lah dalam kitab Nihayatul Zin muka surat 17. Dibuka tengok ada situ. Ibaratnya begini. Wa minhu rak'atani ba'dal maghribi aidan li hifdzil iman yaqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihah suratul Qadar marratan wa suratal Ikhlas sittan wal mu'awwadzataini marratan. Wa yaqulu fi sujudi Allahumma inni astaudi'uka dini wa imani fahfazhuma alayya fi hayati wa inda mamati wa ba'da wafati. Wa yaqulu ba'da salam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Jadi ibarat disebut oleh Wisahul Afrah serupa dengan ibarat dalam kitab Nihayatuz Zin. Barangkali dia nak ambil situlah. Tak. Kalau tuai ada boleh tanya, ambil mana Datuk ni? Yang tuai tak ada dah. Tapi kita cari temu di situ. Kalau kitab Zin ada sebut di situ. Dan tentang semaya ini juga kami tidak mendapati dan menjumpai dalil daripada hadis-hadis menunjuk di atas disunatkan dia. Bila cari dalil kata sunat tak jumpa cari. Kita kata kita tak jumpa, ya mungkin dalil itu ada. Nah, kita tidak menafikan kata dalil tak ada. Dipaham molek situ nah. Kita cari dalil kita tak temu. Siapa yang temu dalil, insya-Allah kita nak berkongsi sama, kita nak dalil dan kita akan tambah lagi semula. Gitu ya. Semaya hadiah kepada banyak. Ini banyak yang kita tu bawa rumah kita ni. Banyak kita bawa rumah kita semaya ni. Dan tersebut dalam Hasyiah Sittin. Safhah 67 tu cetak ke lama, cetak ke kita dak ngaji ku pondok. Hasyiah Sittin ada lagi syarah Hasyiah Al-Matari tu. Tapi Matari tak ada ni, Sittin ada. Sittin masalah bagi Syekh Ramli syarah dia ada. Sittin masalah. Dan tersebut dalam Hasyiah Sittin. Kebanyakan kita belajar pondok banyak mengajilah kitab syarah Sittin ni. Pada muka surat 67 ni kita bubuh ni kerana asal tak ada. Bagi Syekh Ahmad Al-Mihi. Al-Mihi itu Ahmad Asy-Syabini Al-Mihi, nama dia bawah ada tu. Orang ni kan hayyan, dia hidup zaman 1263. Zaman dia hidup lah. Atau kitab dia bawah. Ia katanya faidatun. Disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis atau bawah tu ibarat nuzhah tu. Insya-Allah dan mau kita harap baca sendiri. Daripada kitab Al-Mukhtar wa Matali'il Anwar. Dia nak kali kitab tu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, tidak datang atas mayat terlebih bersangatan daripada malam pertama. Maka kamu kasihani akan segala mayat kamu dengan sedekah, dan mereka yang tak dapat maka hendaknya semai 2 rakaat. Tolong mayat lah kita kata. Kita panggil semaya hadiah, semaya fidyah, semaya kesik. Itu semaya kesik mayat dalam kubur. Dibaca pada tiap-tiap rakaat pada keduanya akan Fatihatul Kitab dan Ayatul Kursi dan Al-Hakumut Takasur sekali-sekali. Dan Qul Huwallah 11 kali. Dan berkata ya Muhammad salam, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulani bin fulanin. Artinya, hai Tuhanku, bahawa aku semayakan semaya ini dan engkau ketahui barang yang aku hendak. Hai Tuhanku, bangkitkan palanya kepada kubur sianu ataupun anak sianu. Jadi bawah tu kita sebut ibarat kita Nuzhatul Majalis tu, Nuzhatul Majalis, dia ambil situ, cara semaya apa semua tu. Gilik sana. Gilik sana, muka 1-2. Berkata aku tu kita. Hadis yang disebut oleh Al-Mihi dalam Hasyiah Sittin itu kami tidak menemui. Jadi gini, Wisahul Afrah ni dia nakal pada kitab Sittin. Kitab Sittin tu dia nakal daripada kitab Nuzhatul Majalis akan hadis nu. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula ila akhirih. Jadi hadis ni bila kita cari dalam takhrij kutubul hadis, maka kami tidak menemui dan tidak dapat hadis. Hadis tu sebut dalam kitab Nuzhatul Majalis tapi tak ada cari, tak jumpa. Tak jumpalah. Kau dah tu ya. Akan tetapi ada hadis yang seakal-akal yang sama dengan hadis itu disebut oleh Ibnul Jauzi. Ada sebut ini hak seakal-akal dia ni. Qila innahu la ya'ti 'alal mayyiti fi qabrih ashadda wa as'aba min awwalil lailah yabitu fihi faman tafaqqada mayyatahu fi awwalil lailatin bi syai'in minas sadaqah wa illa falyusalli.
raka'ataini wal yuhdi sawabahuma limayyitih yarfa'allahu ta'ala an mayyitihi ma yajidu minal gham wal wahsyah wa yaktubullahu lil musallina ibadata 60 sanah bi qiyamiha wa siyamiha. Jadi hadis ni seakhir-akhir seperengah disebut oleh Al-Mihi. Hal ni disebut Ibnu Jauzi dalam kitab Bustanul Waizin. Pendek katanya masalah bab semaya hadiah ni tidak ada sabit dengan hadis yang sahih. Gitu dah. Tidak sabit dengan hadis yang sahih. Hasan pun tak ada. Dan hadis yang sebut dalam satu majalis ni tak tahu ambil dana. Wallahu a'lam. Dari situ ya. Maka disuruh Allah pada ketika itu kepada kuburnya 1000 malaikat, serta tiap-tiap malaikat itu nur dan hadiah berjinak-jinak mereka itu akan dia di dalam kubur hingga sampai kepada hari ditiupkan sangkakala. Dan dikernia Allah akan orang yang mengerjakan dia akan semaya ini akan segala kebajikan dengan 9 barang naik atasnya matahari. Jadi angkat Allah baginya 40,000 darjat dan 40,000 kali haji dan umrah. Kalau bahaya panggil teruk doa tu. Dan dibina Allah baginya 1000 Madinah dalam syurga dan dikurniakan dia pahala 1000 syahid dan dipersalingkan dia 1000 pakaian. Intaha. Dan telah kami sebut faedah ini di sini kerana amat besar manfaatnya. Kami ni ihtimam tuwe wisau afrah dan ihtimam dalam kitab Sittin dia ambil. Kerana takut daripada hilangnya, maka sedia bagi tiap-tiap muslim bahawa disemayakan dia tiap-tiap malam bagi segala amwatil muslimin. Intaha Al-Mihi. Al-Mihi itu agaknya buat syarah Sittin. Sittin tu Syekh Ramli. Sittin masalah. Habis maka segala semaya sunat tersebut ini tidak dituntut berjemaah padanya. Habislah. Hak tak suruh jemaah Melaka tu daripada mula-mula kita baca sampai ke 103 safhah tu semaya sunat yang tidak tutup berjemaah. Dan yang kita akan baca depan ni semaya sunat hak disuruh berjemaah. Hak akan baca depan. Semaya sunat yang disunatkan padanya berjemaah. Hak ni dia suruh jemaah lah. Dan satu bahagi disunatkan berjemaah padanya iaitu semaya hari raya dan semaya gerhana dan semaya minta hujan. Maka tiga-tiga semaya ni bawah lagi akan disebut penjelasan tiga-tiga semaya ini oleh musannif kitab ini. Tu kitab Usaha Aprah ni. Pada bab yang mustaqillah, bab yang sukulah untuk dia. Bab semaya raya, bab semaya gerhana, bab semaya minta hujan. InsyaAllah akan sampailah tu. Dan insya-Allah taala kami akan sebut di sana akan penjelasan lebih lanjut nak lebih lanjut lagi bukan bodaklah. Lebih lanjut lagi. Jadi kita akan sebut juga depan tu pada safhah berapa tu buka tengok sendirilah kita bahas panjang lagi. Solat sunat tarawih. Anu jemaah ni. Dan semaya sunat tarawih demikian juga disunat berjemaah padanya. Akan satu turun di bawah, akan dua. Ya sebenarnya bab tarawih ni kita tulis satu bab kitab yang mustaqillah Al-Qaulus Sahih fi Salatul Tarawih. Dan yang kita bubuh sini pun kita ambil setengah-setengah daripada situ bubuh sini. Tapi bukan bubuh semua dak lah kerana sebuah kitab. Kita bubuh masuk ada sebagai tambahan di sini. Pertama orang yang melakukan solat tarawih, mula-mula orang yang sembahyang tarawih ni siapa? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Imrani dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Muhazzab, kitab ni syarah kepada Muhazzab bagi Al-Qadi Imrani 14 jilid, tabak Darul Minhaj. Jadi tahqiqkan oleh Syekh Qasim Nuri, ulama Dimashq, Suriah. Berkata, buka jilid 2 lah tengok sana. Setengah daripada sunat rawatib itu ialah melakukan solat tarawih di bulan Ramadan. Bila kata rawatib juga ni, tarawih ni. Bulan puasa lah. Iaitu 20 rakaat dengan 10 salat. Kemudian daripada solat isya. Orang pertama kali melakukannya ialah Rasulullah. Nabi mula-mula buat. Ini bukan. Ibni Qudamah juga berkata dalam kitab Al-Mughni. Kitab ni 14 jilid. Al-Mughni Ibni Qudamah. Solat tarawih itu hukumnya sunat muakkadah dan orang pertama kali melakukannya ialah Rasulullah.
hadis-hadis yang menunjukkan bahawa orang pertama kali melakukan salat tarawih ialah Rasulullah ni seperti berikut. Hadis pertama berkata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi'azimatin wa yaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya Rasulullah mentarghib mana menggalakkan, menggemarkan kepada umatnya untuk beribadat malam di bulan Ramadan tanpa menyuruh mereka dengan perintah wajib. Suruh tapi bukan wajib. Beliau bersabda, barang siapa beribadat malam di bulan Ramadan hanya semata-mata beriman dengan Allah Ta'ala dan mencari keredaan Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang kedua berkata Ummul Mukminin Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin, hingga akhir Arab Mihdawi, yang maksudnya pada suatu malam Nabi bersolat di masjid, maka orang-orang para sahabat mengikuti solat beliau. Maka turutlah. Kemudian malam yang berikut, malam yang kedua, beliau bersolat, maka orang-orang semakin banyak dan ramai. Kemudian malam yang ketiga ataupun yang keempat, mereka berkumpul di masjid untuk menunggukan solat bersama Rasulullah. Tunggu penuh pakat nak semaya, maka Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Nabi tak tahu malam tu. Tak kala esok hari, cerahlah, beliau bersabda, saya betul-betul telah melihat apa yang kamu sekalian perbuat pada malam tadi. Nabi kata, aku tahu, aku tengok mulut tunggu nak semaya tu. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kamu sekalian. Bukan kata aku uzur, aku sakit, aku gapo, tak tubik semalam, tak ada apa kali. Saja tak tubik lah. Kecuali saya takut, aku takut bahawa solat tarawih akan diwajibkan atas kamu sekalian. Tu ya. Kalau aku tubik namanya dia wajib. Dia wajib berat. Dan demikian itu di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Naik ke atas. Dan iaitu solat tarawih. Ni. Berapa solat tarawih ni? 20 rakaat dengan 10 salat. Maka tidak sah dikerjakan 4 rakaat ataupun lebih dengan 1 salat. Tak boleh. Dia kena dua gitu ya. Maka 1 turun di bawah. Bilangan rakaat tarawih dan pendapat para ulama padanya. Ada tak kata lapis? Tak. Cara rekahlah, apa tengok sana panggil lagi pembahasan dia dengan hadis apa. Solat tarawih termasuk solat sunat muakkad sebagaimana telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis-hadis yang mulia yang telah lalu. Solat tarawih itu terdiri 20 rakaat tanpa witir. Maknanya witir suku. Dengan tidak masuk witir lah, witir suku. Jika dengan solat witir, maka menjadi 23 rakaat. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan telah diiktifak. Apa iktifak? Disepakati. Itu iktifak oleh umat beliau yang ahli ijtihad. Para ulama lah, bukan kita ni. Baik ulama selepasnya ataupun ulama khalaf. Barangkali ulama salaf, bukan selepas. Baik ulama salaf ataupun ulama khalaf. Kita tu kaki. Ulama salafnya. Sejak masa khalifah, semenjak masa khalifah Umar bin Al-Khattab sampai masa kita sekarang ini. Dalam hal tersebut tidak ada seorang pun ahli fiqh daripada para imam mujtahidin yang 4 berselisih pendapat, kecuali yang diriwayat pada Imam Malik bin Anas. Dalam riwayat yang kedua, beliau berpendapat bahawa solat tarawih itu 20 rakaat lebih. Bukan 20 tak, lebih lagi. Lebih banyak mana? Sampai 30 ni rakaat. Imam Malik tu 30 ni tarawihnya. Dengan berdasarkan hujjah dalil dari amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Dia panggil perbuatan ahli Madinah ni panggil apa? Sebagai dalil di Mazhab Maliki. Hujjah dia. Telah diriwayatkan daripada Nafi' bahawa beliau berkata, "Adaraktun nasa wa hum yakumuna Ramadana bi 39 rak'atan yutiruna minha bi salasin." Saya dapati orang-orang beribadat malam di bulan Ramadan salat tarawih dengan 39 rakaat.
Oh, ini banyak. 39 bukan 30 ni. 30 ni tarawih. Tapi dengan witir 3. Dari jumlah itu mereka solat witir dengan 3 rakaat. Jadi 30 ni itu tarawih tambah 3 jadi 39. Imam Syafi'i ada berkata, ra'aituhum bil madinati yakumuna bi 39 wa bi Makkah bi 23 wa huwa ahabbu ilayya. Saya melihat penduduk di Madinah melakukan salat tarawih 39 rakaat sekali dengan witir dan di Mekah 23 rakaat, maka itulah 23 terlebih suka kepada saya. Itu bukan oleh kita Al-Bayan bagi Qadi Imrani Al-Yamani. Orang lama ni, dia lah pertama orang yang buat syarah Muhazzab bagi Imam Ash-Shirazi. Imam Nawawi baru je. Sebab dalam Majmu' Nawawi tu dia akan sebut rajak ke Al-Bayan. Qala fil bayani, dia kata. Kita Al-Imrani. Mana juga awal lagi. Adapun riwayat yang masyhur dari Imam Malik, iaitu yang telah ittifaq oleh jumhur ulama, Syafi'i, Hanabilah, Ahnaf, maka salat tarawih adalah 20 rakaat. Atas dasar itu, 4 mazhab telah bersepakat dan telah sempurna ijma' mereka. Semua kata 20. Lepas tu dok main lapai tak lapai tu. Tu kena bolah lagi lah tu. Tak. Panjang lagi pendapat kita akan sebut depan. Dalil-dalil para imam mujtahidin, para imam mazhab berhujah bahawa salat tarawih itu 20 rakaat dengan hujah yang dinyatakan di bawah. Ini dalil hak kata 20. Dalil 20. Imam Imrani dalam kitab Al-Bayan fi Syarhil Muhazzab ada menyebut kata Abu Ali diriwayatkan anna Nabi salla bihim 20 rak'atan ila akhirih. Amir Hajawi terjemah dia. Artinya bahawasan Nabi melakukan salat tarawih 20 rakaat dengan para sahabat pada malam pertama, malam mula-mula tu. Kemudian pada malam berikutnya beliau keluar untuk salat tarawih, maka orang-orang semakin banyak. Kemudian pada malam ketiga mereka berkumpul di masjid untuk menunggu salat bersama beliau, maka Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Lepas sebuah tidak. Tak kala esok hari beliau bersabda, saya betul-betul mengetahui perhimpunan kamu sekalian pada malam tadi. Dan tetapi tidak ada yang menghalangi, yang menegahkan saya untuk keluar menemui kamu sekalian. Kecuali saya takut bahawa salat tarawih itu diwajibkan atas kamu sekalian. Maka kamu tidak mampu melaksanakannya. Dah jadi wajib, tak nak buat lah. Jadi mujur tak wajib. Hadis riwayat Imam Baihaqi pada Ibnu Abbas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 rak'atan wal witri. Adalah Rasulullah melakukan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat dan witir dengan tanpa jemaah. Hadis ni riwayat Baihaqi menjelaskan sembahyang Nabi 20. 20. Di situ. Dia ada sebuah kitab tu, carilah, kita dah cari juga tak temu. Risalah yang kecil. Nama kitab dia Tashihu Ahadisi Salat Tarawih bi 20 rak'atan. Nama kitab dia. Karya ini bagi Syekh Ismail bin Zakaria Al-Ansari, ulama Azhar atau tak silap. Kitab kecil lah. Tapi kita duk cari tak jumpa lagi. Nama kitab tu ada di rumah. Ada cari tak temu lagi. Ada orang mentasihkan hadis 20. Kuat lagi. Abu Bakar Abdul Aziz meriwayat dari kitab Asy-Syafi dari Ibnu Abbas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahr Ramadan 20 rak'ah. Bahawa Nabi beliau melakukan salat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat. Tengok. Jadi ada ulama yang mengatakan Nabi sembahyang 20 rakaat. Dalam kitab Fiqh Islami Wahbah Zahili pun sebut lagu tu juga, tu bawah. Lajak kita tulis. 3 hadis riwayat Imam Baihaqi dan lain dengan sanad yang jelas, yang nyata dan sahih. Sanad yang sahih dari Sa'ib bin Yazid bahawa beliau berkata, kanu yakumuna ala ahli Umara ibn al-Khattab fi syahr Ramadan bi 20 rakaat. Adalah mereka para sahabatlah melakukan salat tarawih di zaman di masa Sayyidina Umar Khattab pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Tunggu pula. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dan juga riwayat Imam Baihaqi pada Yazid bin Ruman. Beliau berkata, kana an-nasu yakumuna fi zamani Umar ibn al-Khattab fi Ramadan bi 23 rak'ah.
adalah orang-orang itu melakukan ibadat malam di masa Sayyidina Umar bin Khattab dengan 23 rakaat. Yakni mereka tarawih 20 rakaat dan solat witir sebanyak 3 rakaat. Hadis yang diriwayatkan dari Hasan anna Umar ibn al-Khattab ila akhirih, maksudnya bahawa Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengumpulkan orang-orang pada Ubay ibn Ka'ab, lalu beliau solat dengan mereka 20 malam dan tidak membaca doa kunut kecuali setengah malam yang kemudian. Inilah balik akhir dah. Apabila telah datang 10 hari yang terakhir dari Ramadan, beliau tu Ubay tidak keluar ke masjid, beliau solat di rumah. Tak ada baik. 20 malam tu buat masjid, 10 akhir tak ada baik. Maka mereka kata Ubay melarikan diri. Ubay lagi beratlah, tak mau baik lah. Buat rumah. Pendapat para ulama mujtahidin tentang bilangan tarawih. Tadi hadis. Ini pendapat ulama pula dah. Ini pendapat ulama. Lagu mana bab bilangan tarawih di sini. Yang pertama Al-Qadhi Imrani dalam kitab Al-Bayan berkata, wa minas sunanir rawatibi qiyamu syahri Ramadan wa hiya 20 raka'ah bi asri taslimatin ba'da al-isya wa awwalu man sannahu an-nabiy. Itulah kita Al-Bayan. Setengah daripada sunat rawatib itu beribadat malam di bulan Ramadan ialah melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, iaitu 20 rakaat dengan 10 salat. Kemudian dari salat isya, orang yang pertama kali melakukannya adalah Rasulullah. Imam Baghawi dalam kitab Tahzib, kitab ni 8 jilid ni, At-Tahzib fi Fiqh Imam Syafi'i, kitab fiqh tabaq Darul Kutub Ilmiah, berkata, wa minas sunanir rawatibi salatut tarawih fi syahri Ramadan 20 rak'atan bi asri taslimatin. Dan setengah daripada sunat rawatib iaitu tu kita jatuh. Iaitu solat tarawih. Iaitu solat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat dengan 10 salat. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ini kitab besar ni, menceritakan ijma' para ulama mujtahidin bahawa solat tarawih itu adalah 20 rakaat. Dan beliau menolak Imam Malik dalam riwayat yang kedua yang menjelaskan bahawa tarawih adalah 30 rakaat. Hak 30 itu dia tolak. Ibnu Qudamah tolak. Maka beliau Ibnu Qudamah berkata yang lafaz nasnya ialah sebagai berikut. Yang artinya ibadat solat malam di bulan Ramadan, yakni solat tarawih itu adalah 20 rakaat. Dan solat tarawih itu hukumnya sunat muakkadah. Dan orang yang pertama kali melakukannya ialah Rasulullah. Dan kata Ibnu Qudamah lagi, adapun solat tarawih tersebut dinisbah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kerana beliau lah yang mengumpulkan, yang menghimpunkan orang-orang pada Ubay ibn Ka'ab agar beliau solat tarawih bersama mereka sebagai imam mereka. Maka sungguhnya telah diriwayatkan bahawa beliau Umar pada satu malam di bulan Ramadan keluar ke masjid, tiba-tiba beliau dapati orang-orang solat tarawih di masjid berpisah-pisah, berfuak-fuak, bucu tu bucu ni, berarti pun buat setepat. Lalu Umar berkata, seandainya aku mengumpulkan mereka pada seorang qari, dan beliau lalu mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam berikut beliau keluar dan pada waktu itu orang-orang salat tarawih di belakang imam mereka, maka beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Atau Umar kata, sebaik-baik perbuatan bid'ah itu adalah ini. Apa mana ini? Mengumpulkan mereka pada satu imam dalam salat tarawih. Ini bid'ah paling comel. Kemudian beliau Ibnu Qudamah pula berkata, pendapat yang terpilih, jadi kita ambil hak Jawi, hak Arab tu kita tak tulis semua dah lah. Pendapat yang terpilih menurut Abi Abdillah. Jadi murad Abi Abdillah tu tengok, yang beliau maksud Imam Ahmad bin Hanbal dalam solat tarawih ialah 20 rakaat. Dengan ini bersama dengan pendapat Imam Thawri dan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi supaya berlaku 20. Adapun Imam Malik berpendapat bahawa solat tarawih itu 36 rakaat. Pendapat ini didasarkan pada apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh penduduk kota Madinah. Pokok ahli Madinah lah ni.
Sedangkan pegangan kita ialah bahawasa Sayyidina Umar ketika beliau mengumpulkan orang-orang pada Ubay bin Ka'ab, beliau solat dengan mereka 20 rakaat. Itu tempat kita berpegang dah. Dari riwayat Imam Malik dari Yazid bin Ruman, beliau berkata, yang artinya lepas sebut dah tadi, adalah orang-orang itu melakukan ibadat malam di masa Sayyidina Umar di bulan Ramadan dengan 23 rakaat, yakni mereka solat tarawih 20 dan solat witir sebanyak 3 rakaat. Hadis ini riwayat Imam Malik dari kitab Muwatta. Diriwayatkan pula daripada Imam Ali, anna Aliyan amara rajulan yusalli bihim fi Ramadhan 20 rak'atan. Bahawasa Sayyidina Ali beliau menyuruh seorang laki-laki agar salat menjadi imam mereka pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Kemudian Ibnu Qudamah berkata lagi, dalam kitab Mughni dia ni panjang pembahasan dia. Andai kata sudah ditetapkan penduduk Madinah selalu melakukan salat tarawih dengan 30 rakaat. Kok Madinah dia buat 30 ni. Tentu apa dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan yang telah diijma' oleh para sahabat di masa beliau itu adalah yang lebih layak dengan untuk diikuti. Sebab sudah diijma' ulama tu. Sebagian ulama berkata penduduk Madinah melakukan hal ini, hal mana? Yang salat tarawih dengan 30 ni semata-mata kerana mereka ingin menyamai penduduk Mekah. Sebab Mekah dia tawah kan, tak boleh sama dengan dia Allah. Sebab orang-orang Mekah melakukan tawaf 7 kali keliling, setiap kali habis 2 kali salam solat tarawih keliling tawaf. Maka orang-orang Madinah menjadikan solat 4 rakaat sebagai gantilah pada tiap-tiap 7 tawaf. Apa saja yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah adalah yang lebih patut dan yang berhak untuk diikuti. Dan telah diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali lalu di beberapa masjid pada bulan Ramadan di dalamnya terdapat beberapa lampu tu pelita. Maka beliau berkata, nawwarallahu ala umara qabrahu kama nawwara alaina masajidana. Semoga Allah Ta'ala menerangi Umar dalam kuburnya sebagaimana beliau telah menerangi kita pada masjid-masjid kita. Sebab Umar mula buat tu, mula kumpul ke. Mana benar tu betul. Dan yang masyhur dalam mazhab Imam Malik bahawa salat tarawih itu adalah 20 rakaat, sama dengan mazhab lain dah. Hak masyhur. Cuma ada riwayat mengatakan 30 ni. Dengan demikian berarti para imam mujtahidin sepakat tentang keutamaan salat tarawih 20 rakaat. Di situ belakang dah. Habis kata kita akan sambung semula lah. Syekh Dardi dalam kitab Aqrabul Masalik, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa qulubana waj'al a'malana qadasatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1:30 kita bel, pukul 2 kita semaya zuhur, 2:30 kita baca, pukul 4 kita sudah, insyaAllah kita doa.